Plot kotak ialah satu kaedah untuk memaparkan kumpulan data berangka secara grafik melalui kuartil berdasarkan 5 nilai, iaitu nilai minimum, kuartil pertama, median, kuartil ketiga dan nilai maksimum. Bentuk taburan data boleh dikenal pasti melalui 3 jenis plot kotak. Yang pertama, taburan simetri. Garis median berada di tengah-tengah kotak dan sumut adalah sama panjang. Yang kedua, taburan pencong ke kiri. Garis median memotong kotak menjadi tidak sama saiz. Jika bahagian kiri kotak lebih besar, maka taburan data ialah taburan pencong ke kiri. Bagi yang ketiga pula, taburan pencong ke kanan. Jika bahagian kanan kotak lebih besar, maka taburan data ialah taburan pencong ke kanan. Bagi soalan yang pertama, ogif di sebelah menunjukkan bilangan unit tenaga yang digunakan oleh 80 isi rumah dalam satu bulan tertentu. A. Bina satu plot kotak berdasarkan ogif tersebut. B. Seterusnya, nyatakan bentuk taburan bagi data tersebut. Berdasarkan ogif yang diberikan, kita boleh mengenal pasti nilai minimum dan nilai maksimum pada paksi yang mengufuk. Nilai minimum yang diberikan ialah 50 dan nilai maksimum yang diberikan ialah 450. Bagi mengenal pasti kedudukan kuartil yang pertama pula, kita perlu mendarabkan 1/4 dengan jumlah kekerapan longgokan iaitu 80 dan kita akan mendapat kekerapan longgokan sebanyak 20. Seterusnya, lukis garis mengufuk pada kekerapan longgokan 20 sehingga bersilang dengan ogif. Dari titik persilangan, lukis garis mencancang sehingga bertemu dengan paksi tenaga elektrik pada paksi mengufuk. Nilai tenaga elektrik yang diperoleh ialah nilai kuartil yang pertama iaitu 170. Untuk mengenal pasti kedudukan median pula, kita perlu mendarabkan 1/2 dengan jumlah kekerapan longgokan iaitu 80 dan kita akan mendapat kekerapan longgokan sebanyak 40. Ulang langkah yang sama dan kita akan memperoleh median sebanyak 225. Bagi yang ketiga pula, kita perlu mendarabkan 3/4 dengan jumlah kekerapan longgokan sebanyak 80 dan kita akan mendapat kekerapan longgokan sebanyak 60. Ulang langkah yang sama dan kita akan memperoleh nilai kuartil ketiga sebanyak 280. Seterusnya, kita boleh memplotkan nilai yang telah diperoleh seperti gambar yang berikut. Data ini mempunyai taburan pencong ke kanan kerana bahagian kanan kotak lebih besar daripada bahagian kiri plot kotak. Bagi soalan yang kedua, ogif di sebelah menunjukkan tempoh masa dalam saat bagi 60 buah lagu yang dimainkan di radio pada suatu masa. A. Bina satu plot kotak berdasarkan ogif tersebut. B. Seterusnya, nyatakan bentuk taburan bagi data tersebut. Nilai minimum yang kita peroleh daripada ogif ialah 149.5 dan nilai maksimum pula ialah 449.5. Untuk mengenal pasti nilai kuartil yang pertama, kita perlu mendarabkan 1/4 dengan jumlah kekerapan longgokan iaitu 60 dan kita akan memperoleh kekerapan longgokan sebanyak 15. Ulang langkah yang sama seperti soalan yang pertama tadi, iaitu lukis garis mengufuk pada kekerapan longgokan 15 sehingga bersilang dengan ogif dan kita akan memperoleh nilai kuartil yang pertama sebanyak 269.5. Untuk mencari kedudukan median pula, kita perlu mendarabkan 1/2 dengan jumlah kekerapan longgokan sebanyak 60 dan kita akan mendapat kekerapan longgokan sebanyak 30. Ulang langkah yang sama dan kita akan memperoleh median sebanyak 314.5. Untuk mencari kedudukan kuartil yang ketiga pula, kita perlu mendarabkan 3/4 dengan jumlah kekerapan longgokan 60 dan kita akan memperoleh kekerapan longgokan sebanyak 45. Ulang langkah yang sama dan kita akan memperoleh nilai kuartil yang ketiga sebanyak 359.5. Seterusnya, kita boleh memplotkan nilai-nilai yang telah diperoleh
seperti gambar yang berikut. Data ini mempunyai taburan pencong ke kiri kerana bahagian kiri plot kotak lebih besar daripada bahagian kanan plot kotak. Latih kendiri 7.2C. Soalan 1. Sebuah kilang membuat bola perlu memantau tekanan angin bola yang dihasilkan dalam PSI sebelum diedarkan ke pasaran. Jadual kekerapan di bawah menunjukkan tekanan angin bagi 50 biji sampel bola yang diambil daripada mesin P dan mesin Q. Kilang itu menetapkan tekanan angin dalam sebiji bola adalah antara 11.3 PSI hingga 11.7 PSI. Mesin yang manakah menunjukkan prestasi yang lebih baik dari segi ketepatan tekanan angin? Cara penyelesaian. Yang pertama, kita buat maklumat untuk mesin P ni. Jadual tu kita letak yang pertama kolom dia tekanan angin. Kolom kedua kekerapan. Kekerapan ni kita ambil daripada jadual di sebelah tadi, dia ada bagi data dia iaitu 7. Kolom yang ketiga titik tengah. Titik tengah ni 8.0 tambah 8.9 bahagi 2 dapat 8.45. Kemudian kolom keempat Fx iaitu F darab dengan X. Kemudian kolom seterusnya X kuasa 2. Kemudian kolom yang terakhir tu untuk Fx kuasa 2. Fx kuasa 2 ni kita dapat daripada F darab dengan X kuasa 2. Kemudian kita cari hasil tambah bagi F ialah 50. Hasil tambah bagi Fx ialah 525.5. Hasil tambah bagi Fx kuasa 2 ialah 5611.825. Kemudian kita cari min dia. Formula min adalah hasil tambah Fx per dengan hasil tambah F. Jadi dekat sini 525.5 per dengan 50, kita akan dapat 10.51 PSI. Kemudian sisian piawai formulanya ialah punca kuasa hasil tambah Fx kuasa 2 per hasil tambah F tolak dengan min kuasa 2. Jadi maklumat di sini kita dapat punca kuasa 5611.825 per 50 tolak dengan 10.51 kuasa 2. Kita akan dapat punca kuasa 1.7764. Jadi jawapan akhirnya ialah 1.33. Okey, seterusnya kita buat jadual untuk mesin Q. Sama macam tadi, buat jadual. Kemudian kita tengok hasil tambah F dia ialah 50. Hasil tambah Fx dia ialah 582.5. Hasil tambah Fx kuasa 2 ialah 6840.125. Sama juga macam tadi, min dia hasil tambah Fx tu 582.5 per dengan 50, kita akan dapat 11.65. Kemudian sisian piawai dia punca kuasa 6840.125 bahagi 50 tolak dengan 11.65 kuasa 2, kita akan dapat punca kuasa 1.08. Dan seterusnya jawapan dia ialah 1.04. Jadi kita dapat simpulkan bahawa mesin P minnya ialah 10.51, sisian piawainya ialah 1.33. Mesin Q pula min dia ialah 11.65, sisian piawai dia ialah 1.04. Jadi jawapannya, mesin Q menunjukkan ketepatan yang lebih baik kerana minnya berada dalam julat dan sisian piawainya lebih kecil menunjukkan mesin Q lebih konsisten. Seterusnya soalan nombor 2. Jadual kekerapan di bawah menunjukkan jangka hayat dalam tahun bagi bateri jenama X dan jenama Y. Dengan menggunakan sukatan yang sesuai, tentukan jenama bateri yang lebih tahan lama dan lebih baik. Penyelesaiannya ialah yang pertama, kita buat jadual untuk bateri jenama X. Kita akan dapat hasil tambah F ialah 60, hasil tambah Fx ialah 197 dan hasil tambah Fx kuasa 2 ialah 540.15. Kita cari min dia 167 bahagi 60, kita akan dapat 2.78. Sisian piawai pula punca kuasa 540.15 bahagi 60 tolak dengan 2.78 kuasa 2, kita akan dapat punca kuasa 1.2741. Kemudian punca kuasa 1.2741 tu akan
dapat simpulkan di sini bahawa jenama X, min-nya ialah 2.78, CCM piawainya ialah 1.13, jenama Y pula min-nya ialah 2.1, CCM piawainya ialah 1.19. Jadi jawapan akhirnya ialah bateri jenama X kerana min-nya lebih besar menunjukkan bahawa baterinya tahan lebih lama.